soalan yang akan saya laksanakan. Okey, dan di sini, okey, soalan 1, 2, 3 dan 4 ni, ini adalah berkaitan tentang refleksi masalah kita tahu. Okey, dan di sini kita kena pasti betul-betul faham apa yang kita hadapi, apa isu yang kita hadapi. Okey? Dan siapa yang menghadapi masalah itu. Okey. Jadi bila masuk soalan yang kelima, okey, yang kelima ni dia sudah level lain. Yang kelima ni dia sudah masuk level apa plan kita. Kita sudah tahu masalah kita sudah tahu penyebab kepada masalah itu, kita tahu sudah siapa yang bermasalah itu kan. Okey, jadi sekarang masuk soalan 5 ni, ini sudah tentang intervensi kita, tindakan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Okey. Jadi soalan 5 ni, apakah tindakan yang akan saya laksanakan bagi menyelesaikan isu ini? Jadi dalam kurungan tu kan ada saya tulis sana, tindakan saya adalah untuk melaksanakan apa? Tuan-tuan perempuan mau buat kaedah permainan, tuan-tuan perempuan mau buat modul, mau buat alat, atau lain-lain. Boleh saja, okey, sebab intervensi ni it depends on rakan-rakan sendiri, sebab yang bermasalah rakan-rakan kan. Jadi rakan-rakan lah yang lebih tahu apakah intervensi ataupun cara yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang rakan-rakan guru hadapi. Okey. Jadi yang warna merah tu itu macam ingatan tau, macam tips. Maksudnya ialah bila kita jawab soalan 5 ni, kita mesti menyatakan tindakan kita atau intervensi kita tu dengan jelas. Okey? Dia ada sebab. Nanti saya akan explain. Sekarang saya akan explain tentang soalan saja dulu. Okey? Okey. Masuk soalan 6. Okey. Kalau tadi kita sudah cerita apa kita punya intervensi kan, tindakan yang kita mau selesaikan. Okey. Okey. Saya hang sebab saya terbaca mesej. Okey. Okey, soalan yang 6 ni, kita kena cerita macam mana kita mau implement intervensi itu. Okey, macam mana kita mau laksanakan. Kalau tadi kan, kalau soalan 5 kita kata kita mau buat kaedah permainan kan, untuk selesaikan isu yang kita hadapi. Dan soalan 6 ni kita kena explain macam mana kaedah permainan itu dimainkan. Okey, macam mana kalau kita mau buat modul, kan kita kata soalan 5 tadi kita mau buat modul untuk selesaikan masalah kita. Dan soalan 6 ni kena cerita modul tu macam mana kita mau buat modul tu, macam mana kita mau apply modul tu pada murid kan, contohnya. Okay? Dan dia mesti lengkap. Kajian tindakan. Soalan 6, soalan 7. Okey. Jadi bila masuk soalan 7 dan 8, okey. Tadi soalan 5 dan 6 tu dia berkaitan tau. Sebab kita akan cerita tentang apa yang kita mau buat dan bagaimana kita mau buat. Okey, masuk soalan 7 dan 8 ni, ini terserah sebab ada rakan-rakan guru yang dia boleh buat, dia boleh hasilkan inovasi. Tapi ada mungkin rakan-rakan guru dia tidak perlu inovasi pun untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak mengapa. Jadi kalau tuan-tuan perempuan tiada inovasi, jadi tidak perlu jawab soalan 7 dan 8. Sebab 7 dan 8 ni dia ada kaitan. Okey, soalan 7 tu kita kena cerita bila kita implement intervensi kita tu kan, dalam masa kita implement intervensi kita tu, ada tidak wujud inovasi, ada tidak kita menghasilkan inovasi. Jadi inovasi ni macam orang kata membantu kita punya intervensi itu. Okey? Jadi bila kita kata kita ada inovasi, nombor 8 tu kita kena jawab apa tujuan inovasi itu kita buat. Okay, let's say soalan 7 saya kata tadi
mungkin langkah kita untuk menyelesaikan isu itu ialah kita membuat permainan kan. Jadi semestinya dalam permainan tu mungkin ada alat, contohnya mungkin kad. Jadi kad tu kita kena cerita dalam soalan nombor 7. Kad tu macam mana, bentuknya macam mana, okey. Lepas tu masuk soalan 8 kena cerita kad tu tujuannya untuk apa kan. Mungkin kalau tanpa kad tu kaedah permainan tu tidak akan berkesan untuk menyelesaikan isu yang dihadapi. Contohnya macam tu. Okey. Masuk soalan 9. Okey, ini kita kena cerita masih lagi berkaitan dengan soalan 7, 8, 9. Okey. Jadi soalan 9 ni kita kena cerita macam mana kita menghasilkan inovasi itu. Okey. Okay, bila let's say lah kan kita tiada inovasi, kita dah perlu jawab soalan 7, 8 dan 9. Okay, dan kita akan terus pergi ke soalan 10. Okay, tapi kalau kita ada inovasi, kita boleh jawab soalan 5, 6, 7, 8, 9. Okay, itu tahap yang kedua. Okay, saya ulang soalan 1 hingga soalan 4. Tadi tu dialah cerita tentang apa masalah kita. Okey, masuk soalan 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini kita akan cerita tentang macam mana kita menyelesaikan masalah kita tu. So dia lebih kepada bercerita tentang intervensi kita lah. Okey, jadi masuk soalan 10. Okey, 10 ni adalah soalan-soalan untuk kita jawab ialah macam mana kita mau perhatikan. Maksudnya macam mana kita mau semak semula tindakan kita itu sama ada dia berjaya atau tidak. Kalau tidak berjaya, kenapa? Jadi kita boleh masuk ke gelung yang kedua kan untuk tambah baik lagi. Mungkin bukan sebab intervensi kita tu tidak bagus, tapi mungkin adalah sedikit masalah yang menyebabkan intervensi itu mungkin tidak berjaya sepenuhnya. Okey. Jadi di sini dalam kurungan tu saya ada bagi panduan rujuk data kan saya kata. Jadi kita boleh memilih, rakan-rakan dan perempuan boleh memilih untuk menjadi orang kata evidence atau menjadi petunjuk kepada keberkesanan intervensi rakan-rakan tuan perempuan sekalian. Ini adalah contohlah, boleh rujuk daripada ujian, kan, keputusan ujian, keputusan peperiksaan, PBD, kan, tahap penguasaan murid, boleh juga menggunakan hasil kerja murid itu, boleh juga menggunakan pemerhatian, boleh juga menggunakan kaedah temu bual, kan, boleh juga menggunakan skor SKPMG itu dan macam-macam lagi. Lain-lain yang tuan dan perempuan rasa dia relevan dan sesuai dengan kajian tuan dan perempuan. Okay. Soalan 10 sudah. Okay, masuk soalan 11. Okay. Bila kita masuk soalan 11, yang ini kita kena cerita tentang apa dapatan kita. Tapi kalau mau cerita tentang dapatan ni memang susah kan. Sebab kita macam dia bukan susah apa tau. Dia kalau ikut pengalaman saya kan dia macam kita rasa kita tak tahu di mana mau mula. Benda tu semua ada di otak kita. Okay, tapi kita nak tahu macam mana mau tulis tau. Macam mana satu dulu semua tulis begitu. Jadi bila terlampau banyak kita rasa macam mau tulis and then kita tak tahu yang mana satu dulu. Itu yang menyebabkan kita rasa macam mau buatlah begitu. Okay. Jadi untuk membantu rakan-rakan guru, di sini ada beberapa soalan kecil di dalam soalan nombor 11 ni. Maksudnya, adakah objektif saya tercapai? Kena semak balik. Okay, adakah punca masalah itu dapat diselesaikan? Okay, adakah tindakan yang saya ambil tu berjaya? Adakah tujuan penciptaan alat kalau ada inovasi itu berjaya. Jadi kita akan tulis jawapan kita berdasarkan soalan-soalan kecil ini. Okey. Dan akhir sekali dalam soalan 12, okey, ini kita akan jawab. Jadi ada timbul tidak masalah lain, mungkin masalah baru lepas kita implement intervensi ni kan tiba-tiba ada pula masalah baru lagi kan. Jadi kalau ada
kita akan cerita apa tindakan kita seterusnya. Kalau tidak, apa cadangan kita. Dan sebenarnya kita boleh masuk juga apakah kesan ataupun impak kajian tindakan ini kepada diri kita sendiri sebagai pengkaji dan juga kepada murid kita lah ataupun guru kita ataupun kumpulan sasaran yang menjadi sasaran kita untuk kajian tindakan. Okey, jadi yang warna orange ni ini adalah kata-kata semangat saya rasa lah. Okey, jadi kalau ada masalah baru timbul, jangan sesati, jangan kata macam alah kajian tindakan saya gagal. No, okey. Sebab saya suka kalau macam kata guru saya kan, there is no such thing saying that action research is failed. Okey, sebab kajian tindakan tu kan macam kita sendiri, jadi dia tidak istilah gagal kah atau macam salah kah. Okey, sebab itu that is the beauty of action research. Sebab kita sendiri yang tahu masalah kita kan. Jadi kita sendirilah yang buat penyelesaian tu. Contohnya macam tu. Okey. Jadi bila kita sudah jawab ni, okey, kita sudah faham. Okey, soalan ni, yang soalan 12 ni, kalau tuan-tuan masih belum faham, saya harap semua faham. Okey, boleh tanya di ruangan chat, tapi saya tidak sempat untuk baca, tapi mungkin rakan saya cikgu SICD, please boleh tolong jawabkan. Okey. Okey. Sekarang saya bagi sampel jawapan guru dengan izin. Okey. Ini adalah rakan guru di Labuan yang buat yang menjawab soalan 12 soalan ini. Okey. Dan saya memilih mata pelajaran pendidikan muzik, okay, sebab saya ada contoh yang ni, yang untuk pivot, sorry saya belum ada tapi contoh, but in future lah, mana tahu nanti kan ada, nanti boleh share. Jadi tips yang kedua, okay, tuan-tuan dan perempuan mesti jawab lengkap. Okey, mesti jawab penuh. Jangan jawab soalan ni macam satu ayat ke dua ayat saja ke atau satu perkataan. Okey, sebab kalau tuan-tuan perempuan jawab ringkas, tuan-tuan dan perempuan tidak akan dapat the ending product nanti yang penulisan kajian tindakan tu. Okey, jadi mesti mau jawab lengkap. Okey, cara mau jawab lengkap tu ialah kita selalu tanya. Okey, ini ilmu yang saya dapat daripada senior saya masa saya nazir dulu. Senior saya ada ajar macam mana kita membuat reflections kan. Sebab masa jadi nazir kan kita banyak buat laporan pemeriksaan sekolah. Jadi laporan itu kita tulis dengan menggunakan teknik reflections. Jadi dalam refleksi ini dia ada 3 perkara lah yang kita boleh masukkan, iaitu pengetahuan kita, pengalaman kita dan juga perasaan kita. Jadi 3 perkara ni kita boleh masukkan menjadi input dalam penulisan kita, especially bila mau jawab soalan 12 langkah. Okay? Saya baca, selama 6 tahun mengajar dalam bidang muzik di luar maupun di dalam sekolah, saya mendapati bahawa salah satu masalah yang sering berlaku dalam kalangan murid adalah kesukaran dalam menulis dan membaca not, not muzik. Jadi walaupun murid ni berubah-ubah, setiap tahun murid yang berlainan kan, tapi masalahnya tetap sama. Murid tidak boleh tulis dan baca not. Jadi menulis dan membaca notasi muzik ni dia salah satu objektif umum dalam KSSM Pendidikan Muzik Mendengar Rendah, yang mana murid akan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran membaca dan menulis muzik semasa aktiviti nyanyian, memainkan alat muzik, penciptaan dan apresiasi muzik. Jadi untuk mencapai skor TP6 dalam standard prestasi pendidikan muzik, murid mestilah mencapai tahap boleh menulis notasi muzik pada balok dengan betul dan tepat secara konsisten. Jadi nampak kan, asalnya mungkin guru akan tulis soalannya tadi, apakah masalah saya? Jadi dia boleh jawab saja, masalah saya ialah murid tidak tahu menulis dan membaca notasi muzik. Fine, boleh, tidak masalah.
Okey, boleh saja tulis macam tu. Tapi nanti bila tuan dan perempuan pergi proses yang seterusnya, sebab nampakkan kalau dalam Excel tu dia ada proses 1, 2, 3, 4 kan. Dia ada sebab tu. Ada sebab, okay? Dia bukan saja-saja ada proses itu. Okay, nanti bila tuan perempuan masuk ke proses seterusnya, tuan perempuan akan hadapi masalah. Masalah apa tu? Okay, nanti saya tunjuk. Okay? Jadi biasanya kalau sebagai pembimbing, saya akan, kalau misalnya guru tu tulis macam tu saja, pendek, saya akan approach lagi. Saya akan tanya, sebab dia kata, contohnya, murid-murid saya ada masalah lah dalam pendidikan muzik. So kita akan tanya, apa tu masalah dorang? Dorang tidak pandai not bah, tidak pandai not. Tidak pandai apa? Tidak pandai tulis. Okey, itu saja. Tidak, diorang tidak pandai tulis dan diorang tidak pandai baca. Okey. So, adakah ini masalah baru atau memang cikgu baru hadapi? Oh tidak. Saya mengajar memang setiap tahun saya ajar memang inilah masalah muzik. Inilah masalah murid. Tidak tahu membaca, menulis dan membaca not. Okey. So, kita akan approach lagi. Berapa tahun sudah cikgu mengajar? 6 tahun. Jadi 6 tahun itulah masalah yang sama. Iya, betul. Okey. Jadi perbincangan tu akan berlarutan sehinggalah rakan guru tu boleh mengembangkan idea dia. Okey. Dan proses pengembangan idea ni dia bukan berjalan dalam satu hari terus boleh buat macam ni, tidak. Okey. Mungkin masa guru jawab soalan ni, dia akan tulis macam tu saya dulu. Sebab dia masih belum ada idea, dia masih draft. It's okay. Okay? Nanti esok bila sudah ada idea sikit, expand lagi, kasih kembang lagi. Kalau kita kata murid saya ada masalah dalam muzik. So fikir masalah apa? Okay, stop. Nanti lusa ada idea lagi, tambah lagi. Dia macam tu. Okay? Jadi soalan yang kedua, apa punca? Kan tadi kita cakap murid tidak pandai tidak pandai baca dan tulis not music kan. Jadi apa punca? Apa punca mereka tidak boleh menulis? Apa punca mereka tidak boleh membaca not music ni? Jadi kalau misalnya tuan perempuan macam kemarin, sini kau dulu. Tolong ambilkan aku tu wayar terputus tu. Bateriku enggak ini. Kas ya. Jangan kau marah. Aku pergi perlis ni. Okey, bisa tahanan. Okey. Tahanan, Daud kirim salam. Okey, iklan. Okey, saya sambung Jadi macam kemarin kan saya ada pergi ke sebuah sekolah, diorang ada buat kolokium mini kajian tindakan dan guru tu dia bentang tentang dalam TVET yang coding tu yang susun atau cara tu coding. Betul tak saya sebut? Dengar logat Sabah. Jangan tak keluar nanti Sabah. Saya berusaha nih cakap bahasa Melayu yang baku. Okey. Jadi kan dia punya masalah kan murid tidak pandai susun untuk coding. Okey. Jadi apa punca? Kita mesti tahu apa puncanya dulu. Jadi puncanya ialah sebab dia orang confuse dengan shapes tu, bentuk-bentuk tu kan, dan bentuk dan tujuan bentuk itu dalam menyusun coding tu lah. Itu contohnya. Okey. Jadi macam yang contoh ni yang saya bagi ni, okey. Murid tu kenapa dia apa punca dia susah hendak menulis dan membaca not music tu? Okey, sebab setiap nama not yang ada ni dia ada bentuk atau simbol yang berlainan beserta nilai yang tersendiri. Jadi murid confused. Okey, jadi itulah yang menyebabkan diorang susah, murid-murid susah, okey,
untuk menulis dan membaca not muzik ni. Okay? Dari segi ejaannya pun sudah susah, sebutannya pun diorang tidak boleh ingat kan, murid-murid tidak boleh ingat, sorry, macam Saint Brave, Corset, Mimin kan, itu nilainya lagi kan, nilai 2, 4 semua, okay, dan bentuknya lagi. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa murid-murid tu dia tidak boleh membaca dan menulis muzik. Okay. Masuk soalan ketiga, bila kita tahu sudah punca, okay, kita ada bukti. Ini mesti, okay. Jadi macam mana cikgu tahu yang itulah masalah murid? Macam mana cikgu tahu dalam banyak-banyak masalah, itulah masalah yang paling ketara yang murid hadapi dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Okay, jadi evidence-nya di sini, kalau mencarahkan guru ni, dia tulis buktinya, antara buktikan apabila murid tu diarahkan menulis atau menyebut atau meneka nama-nama not muzik tu, jawapan itu biasanya salah. Tidak betul, okay? Lepas tu bila jawab kuis, jawab peperiksaan kan, masa sesi soal jawab guru, jawapan tu tetap salah. Jadi ini guru tu dapat daripada pemerhatiannya, okay? Dan juga disebabkan itu mereka juga tidak boleh sukar bermain muzik. Jadi itu juga salah satu evidence. Jadi untuk subjek-subjek yang lain, macam saya kata tadi, di sini ada kan yang dalam kurungan tu rujuk lah. Tapi dia bergantung pada masalah tuan perempuan. Kalau tuan perempuan ingin meningkatkan TP murid tu kan, jadi apa evidence-nya? Of course lah daripada pelaporan TP, daripada data TP, catatan rekod TP murid kan. Jadi bila kita tahu sudah semua itu, okay, soalan yang kedua ialah mesti kita kenal pasti apa sebenarnya masalah. Okay, jadi kalau macam ni, dalam banyak-banyak isu tu kan, dia kata sebab simbol lah, itulah, inilah, kan sebenarnya apa dia punya keutamaan masalah. Okay, jadi di sini guru ni kata ialah simbol. Kan tadi kita kan dia banyak kan, ada ejaan, dia kata tadi di awal-awal tadi tu kan, saya perasan Nina. Kan masalah dari segi ejaannya, sebutannya, nilainya dan bentuknya. Okay? Jadi dalam banyak-banyak tu apa sebenarnya yang paling utama? Okay? Jadi guru ni pilih, dia kata simbol. Jadi nampak di sini isu itu sudah semakin berfokus. Okay? Jadi bila dia berfokus, bila tuan perempuan buat intervensi, senang sebab intervensi itu kita tahu sudah, so kita tahu masalah dia simbol. Jadi intervensi kita mestilah mau menyelesaikan isu kekeliruan dalam simbol tu. Okay? Jadi macam kemarin tu dia banyak masalah dalam coding tu kan, coding. Jadi dia pilih dalam banyak masalah tu, dia memilih bentuk itu, iaitu shapes yang keliru, yang membuatkan student keliru. Jadi itulah intervensi yang dia akan laksanakan untuk selesaikan masalah student yang keliru dengan bentuk-bentuk coding tu. Okay. Tapi saya tidak kata yang mesti mau selesai satu isu saja, tidak boleh selesai 2 atau 3 isu. Tidak, it depends. Okay. Dia bergantung pada masalah tuan perempuan sendirilah. Okay. Okay, kemudian soalan yang seterusnya, mengapa? Jadi kita kena jawab, kenapa kita mesti selesaikan isu ini? Okay, jadi di sini guru kata kalau murid tu dia tidak menguasai simbol tu, so dia tidak boleh baca dan tulis not. So bila dia tidak boleh baca dan tulis not tu, dia orang akan sukar main alat muzik. Okay, lepas tu diorang tidak boleh baca skor melodi dengan lancar, diorang tidak boleh menepuk irama, diorang tidak boleh menyelesaikan soalan muzik, and finally diorang tidak boleh dapat TP 6, contohnya gitu kan. Jadi nampak di sini dengan jelas banyak betul kesannya, okay, kalau masalah simbol ni tidak diselesaikan. Okay, jadi inilah yang orang kata yang boleh menjadi evidence kepada keperluan kajian tindakan kita ini. Okay? Keperluan isu ini untuk diselesaikan. Okay? Oh tidak, analisis dapatan guna SPS. Okay, yang itu
kata apa? Nanti ya. Nanti ya. Saya janji saya jawab tu. Okey. Okey, siapa yang bermasalah ni, kita akan dia tulislah, okey. Dia kena cerita siapa, okey. Lepas tu, okey, tindakannya. Sebab dia berkaitan dengan PDPR. Jadi dia pun ceritalah, okey. Bila berlaku PDPR ni kan, disebabkan oleh pandemik ni. So, intervensi yang dia laksanakan ialah dia menghasilkan satu modul. Di dalam modul tu ialah modul yang berkaitan dengan simbol-simbol itulah. Okay. Jadi dia pun ceritalah tentang modul dia. Okay. Kemudian saya kena cepat. Kemudian bila masuk soalan ke-6, dia kena cerita macam mana dia implement modul tu. Okay. Jadi dia pun cerita modul dia ni akan menggunakan platform live worksheets. Dia buat secara berperingkat-peringkat. Okay. So dia akan cerita semualah isi dalam modul tu. Okay. Macam mana modul tu akan digunakan oleh murid, okay, dengan lengkap. Okay. Ini pun sebenarnya belum lagi berapa lengkap. Okay. Kemudian sebab dia menghasilkan modul dan modul tu adalah ciptaannya sendiri. Okay. Jadi kira macam itu adalah inovasinya lah ya, di mana dalam modul tu dia ada modul yang dihasilkan ni ialah modul bergambar tau. Okay. Dan di situ ada ada warna, okay, untuk menambah daya ingatan murid lah mengenai simbol itu, okay. Dan apa tujuan macam saya kata tadi, so dia pun ceritalah apa tujuan kelebihan modulnya tu, okay. Jadi dia dihasilkan tu apa, okay. Semua dia akan tulis. Okay. Kemudian bagaimana dia menghasilkan modul itu, okay. Dia pun cerita satu persatu digunakan PowerPoint untuk sunting gambar, Microsoft Word untuk bina soalan, dia guna PDF untuk muat naik bahan modul dia dalam live worksheets, okay. Semuanya dia detail, dia cerita dengan detail, okay. Okay. Akhirnya, setelah melaksanakan tindakan penyelesaian, okay. Maksudnya di sini ialah bila kita sudah rancang, kita tahu intervensi apa yang kita mau buat, kita mesti ada plan sudah macam mana kita mau lihat keberkesanan intervensi kita. Okey, sebab supaya nanti kan bila kita sudah implement, baru kita ingat, Allah, saya tidak ambil gambar. Sedangkan kita sebut, sedangkan itu penting, so kita mau tunjukkan kan perubahan tu. Jadi better kita rancang. Jadi semua perancangan kita tu akan masuk dalam soalan nombor 10 ni. Okay? Jadi dia kata di sini, kalau untuk rakan guru ni, cara dia melihat ya keberkesanan modul yang dihasilkan tu ialah dia ingin melihat jumlah markah. Okay? Lepas tu dia ada sesi temu bual juga. Okay? Dan dia juga akan buat kaedah pemerhatian lain dengan merujuk kepada data keputusan ujian, peperiksaan dan tahap penguasaan murid. So ini dia punya cadangan lah. Okay. Jadi soalan yang kedua tadi, macam mana dia mau persembahkan, dia akan persembahkan datanya tu nanti dalam bentuk carta, okay, dan juga gambar. Gambar, okay. So yang ini belum lagi dapat saya kongsikan sebab rakan guru ni dia masih sedang mengaplikasikan tindakan ini, dan insya-Allah lah mungkin sebelum sesi persekolahan berakhir kajian tindakannya akan selesai dan kita akan ada perkongsian Kolokvium Mini Pendidikan Muzik. Okay. Jadi untuk menjawab yang ini, saya cuma bagi tips ya. Bila kita kata ni yang menjawab punca masalah dapat diselesaikan ni, kita akan review balik soalan di sini. Kita akan jawab balik soalan di sini. Kita kena tahulah macam contohnya adakah objektif kita tercapai. Sebenarnya objektif tu dia adalah di soalan nombor 4. Okey, jadi kalau kita tulis objektif di sini ialah untuk membantu murid
untuk kenal simbol, jadi dia punya jawapan dapatan tu dia mesti jawab yang itu. Murid kenal atau tidak sudah tentang simbol-simbol ni? Jangan kacau mama punya tu. Okey, kalau yang macam tadi soalan punca tu, kita di sini kan, macam soalan nombor 2, di sini kita kata puncanya ialah sebab simbol tu pelbagai dan dia membuatkan murid keliru. Jadi bila kita dah jawab dalam jawapan yang ke-11 tu, kita kena jawab semula. Jadi bila lepas guna modul ni, modul yang ada gambar berwarna tu, murid masih keliru atau tidak? Macam tu, kita akan jawab di situ. Okey, jadi bila masuk sudah, soalan ni semua, bila selesai, kita akan masuk ke proses yang kedua. Okey, proses yang kedua ni, di sini, kalau proses 1, sebenarnya kan tuan-tuan perempuan, saya jarang bagi Excel ni direct terus pergi proses tangkap tahu pada rakan-rakan guru yang saya bimbing, sebab saya tidak mau mereka macam fikir kajian tindakan tu saya mau mereka macam jawab dengan santai, dengan relax kan. Jangan fikir tentang kajian tindakan tu semua, okey. Jadi once dorang sudah jawab, okey, dorang sudah selesai proses 1, barulah saya akan bagi mereka proses yang kedua. So dalam proses kedua ni, ini adalah proses memindahkan sudah, okey, memindahkan soalan-soalan 12 soalan tadi dalam bentuk istilah kajian tindakan. Okey, jadi maksudnya di sini ialah kalau soalan 1 tadi tu kan soalannya apakah masalah saya? Apakah masalah saya ni? Ini sebenarnya kalau dalam kajian tindakan dia adalah terjemahan untuk istilah refleksi. Okey. Jadi semua ni saya sudah sediakan dalam bentuk warna. Okey, contohnya soalan apakah masalah saya? Okey, di sebelahnya tu ialah pendahuluan. Okey, apakah punca masalah ini? Refleksi. Okey, soalan 1C, apakah bukti yang menunjukkan perkara ini bermasalah? Dalam kajian tindakan dia adalah istilah ditukarkan dalam istilah refleksi. Tapi kenapa sampai ada 2 refleksi ya? Okey, dia ada sebab. Nanti saya explain di proses yang ketiga. Okey. Jadi soalan kedua, apakah isu sebenar di dalam masalah ini yang ingin saya selesaikan? Okey, kalau kita tukar soalan ni dalam istilah kajian tindakan, dia akan jadi fokus kajian. Okey. Kalau soalan ketiga, mengapakah saya perlu menyelesaikan masalah ini? So di sini apa yang tuan perempuan jawab tadi itu sebenarnya adalah merujuk kepada objektif kajian. Okey. Soalan yang keempat, siapakah yang bermasalah ini? Siapakah yang bermasalah ini dalam kajian tindakan kita akan tukar dia jadi kumpulan sasaran. Okey. Jadi soalan yang kelima, apakah tindakan yang akan saya selesaikan bagi menyelesaikan masalah ini? Okey, soalan nombor 5 ni kita boleh tukar dia dalam istilah kajian tindakan, dia akan jadi pelaksanaan kajian. Tapi untuk pengenalan intervensi. Jadi bila masuk soalan 6, dia masih lagi dalam tajuk pelaksanaan kajian, tapi dia sudah cerita tentang strategi intervensi. Okey. Bila masuk soalan 7, ingat tidak tadi saya kata soalan 7, 8, 9 ni dia berkaitan dengan inovasi kan? Okey, jadi soalan-soalan ini dia masih lagi masuk kalau dalam istilah kajian tindakan kita masukkan dia di dalam pelaksanaan kajian tapi dia sudah masuk dalam perenggan pengenalan inovasi. Okey, kemudian soalan nombor 8, okey, masih lagi masuk tajuk yang sama tapi dia sudah pergi kepada perenggan tujuan inovasi. Bila soalan 9, okey, bagaimana proses penghasilan penciptaan benda ni? Okey, ini akan masuk kepada pelaksanaan inovasi. Okey. Masuk soalan 10. Bila soalan 10 tadi kan, ini soalan ini kita akan tukarkan dia kalau dalam format kajian tindakan kita akan tukar dia kepada pemerhatian, iaitu kalau soalan 10A dia masuk perenggan kutipan data. Kalau 10B analisis data.
10C interpretasi data. Okey. Soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11 ni ialah kita akan tukarkan di dalam kajian tindakan, istilahnya dapatan kajian. Okay, tapi dalam dapatan kajian ni, okay, untuk perenggan 1, jawapan 10A. Kita cerita tentang adakah objektif kita tercapai. Okay, 10B, perenggan kedua dalam dapatan kajian, kita akan cerita tentang adakah punca masalah kita tu selesai. Dan seterusnya, perenggan-perenggan yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Okey, dengan merujuk kepada jawapan-jawapan di dalam soalan 11C, 11D, 11E, 11F. Dan akhir sekali untuk soalan nombor 12 ni, ini kita akan tukarkan dia menjadi penutup. Okey. Jadi bila tuan dan puan-puan sudah jawab dengan lengkap dalam proses satu ni tadi, bila kita masuk ke proses yang kedua, dia senang sikit sebab kita hanya copy paste. Okey. Jawapan tadi, jawapan yang kita jawab soalan satu tu kita copy dan paste saja di sini. Pendahuluan, dia akan jadi pendahuluan. Tapi kita dah perasan kan, kita dah sedar sebab proses satu tu kita cuma jawab soalan ni, apakah masalah saya. Okey? Tapi bila kita tukar soalan ni jadi kajian tindakan, jawapan yang kita jawab untuk soalan satu tu dia boleh jadi pendahuluan. Jadi automatically kan kita ada isi, kita ada benda yang kita tulis. Okey? Tapi kalau lah misalnya saya tidak bagi soalan, 12 soalan ni saya langsung tidak bagi dengan rakan-rakan guru yang saya bimbingkan. Saya terus-terus saja tulis, okey cikgu, jomlah kita buat kajian tindakan. Okey, mula-mula cikgu tulis pendahuluan dulu. Lepas tu cikgu tulis refleksi. Kali kedua saya mesej dia, cikgu, tuan dan puan-puan rasa dia mau ke jawab saya? Dia mau ke respon dengan mesej saya? Okay, sebab saya mengalami pengalaman yang sama. Masa mula-mula dulu, saya pun terkial-kial walaupun hanya mau menulis pendahuluan. Sebab saya macam, apa yang saya mau tulis? Dia macam hang tau. Kita ada idea tapi kita tak tahu macam mana mau tulis. Macam mana mau mula. Okey, lepas tu masuk kedua. Okey, cikgu nanti cikgu tulis refleksi, okey? Okey. Macam saya lah dulu masa cikgu kan penceramah kata, okey, tulis refleksi. Saya anggap, okey, refleksi. Tapi saya dah boleh tulis. Sebab, apa yang saya mau tulis? Okay. Kemudian, fokus kajian. Lepas tu bila saya tulis fokus kajian, mungkin salah-salah lagi. Lepas tu objektif kajian. Apa objektif kajian saya? Masih lagi memikirkan. Padahal benda tu saling berkait. Tapi mau tulis objektif kajian pun takes time. Lepas tu kumpulan sasaran ni senang sikit lah kan. Pengenalan kajian, pengenalan intervensi. Bila masuk part ni, okay, ikut pengalaman saya sendiri, saya akan tulis macam dia tidak tersusun tau. Sekejap saya akan cerita tentang inovasi saya, sekejap saya akan cerita tentang kaedah saya, lepas tu di bawah saya cerita lagi balik tentang macam mana buat inovasi, lepas tu perenggan seterusnya saya akan cerita lagi tentang benda lain. Jadi macam penulisan saya tu kan dia macam dia tidak tentu-tentu, dia tidak tersusun. Sama juga dengan rakan-rakan guru yang saya bimbing. Jadi untuk mengelakkan perkara itu, jadi saya bina soalan ini. Jadi bila diorang tukar pergi penulisan kajian tindakan, bila dia masuk dalam tajuk pelaksanaan kajian kan, penulisan itu akan nampak cantik, dia ada flow sebab perenggan yang pertama untuk pelaksanaan kajian tindakan ni kita cerita tentang kita punya intervensi. Lepas tu masuk perenggan kedua kita sudah cerita tentang strategi intervensi kita. Lepas tu kita cerita tentang inovasi kita. Lepas tu kita cerita tentang tujuan inovasi kita. Lepas tu kita cerita tentang macam mana kita buat inovasi kita. Jadi flow-nya cantik gitu dan ada idea kan. Sebab kita cuma copy paste. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau puan-puan tulis ayat yang macam satu ayat, dua ayat saja kan. Jadi bila part tukar di sini ni dia macam ada macam lain lah. Ada kalau penulisan tu ada satu ayat, dua ayat saja kan. Gitu. Okay. Dan sama juga pemerhatian kan. Bila kita kata pemerhatian, so apa yang kita mesti tulis? Tapi bila kita ada soalan, yang 12 soalan tadi tu, dia akan memandu kita lah untuk macam mengeluarkan idea. Sebenarnya teknik 12 langkah ni, dia bukan
bukan tujuan dia mau ajar tuan perempuan. Okey, ginilah cara tulis kajian. Kamu inilah sebenarnya penulisan kajian tindakan. Tidak. Sebab kan penulisan kajian tindakan ni dia macam-macam. Apa ni? Maksud saya kan macam-macam teknik. Okey, macam sekarang ni pun ramai kan yang buat penulisan kajian pun menggunakan kaedah ini, gini, pelbagai. Jadi tuan perempuan boleh pilih macam mana tuan perempuan mau buat kajian tindakan lah, pilihlah mana yang rasa sesuai kan. Cuma perkongsian pada petang ini hanya memberi satu lagi kepelbagaian untuk tuan perempuan. Dia lebih kepada untuk mengeluarkan idea sebenarnya, okey. Sebab dia berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bila saya buat kajian tindakan, jadi bila saya ada soalan ni, saya buat kajian tu dengan cepat. Macam saya boleh structure saya punya idea. Tapi kalau saya terus-terus tulis begini kan, saya lambat. Jadi bila saya rasa lambat, saya akan bosan. Jadi bila saya bosan, saya tidak buat. Jadi kalau saya sendiri merasakan pengalaman itu, tidak mustahil guru-guru, rakan-rakan guru yang saya bimbing pun berperasaan macam tu kan. Jadi apa yang saya share, itulah yang juga apa yang saya lalui dan saya buat untuk diri saya itu yang saya juga share pada rakan-rakan guru, rakan-rakan guru yang saya bimbing. Okey. Jadi soalan dia akan masuk di sinilah. Okey. Next, bila proses yang ketiga, ini dia sudah masuk sudah pergi kepada penulisan kajian tindakan tu 80%. So tidak ada lagi soalan-soalan tu tahu. Okey. Kalau nampak ini semua sudah part-part dan warna ni sebenarnya dia bantu kita, bantu saya dan juga rakan-rakan guru yang saya bimbing untuk tahu tajuk tu dalam kajian tindakan itu. Okey. Dan akhir sekali proses yang keempat ini adalah slide. Okey. Jadi biasanya kalau macam sebab di Labuan setiap tahun memang akan ada kolokium kajian tindakan dan kitaran di Labuan ni dia macam bulan Januari dia akan keluar sudah iklan untuk inilah bengkel. So kita akan buat bengkel kajian tindakan dan di Labuan saya ada 10 orang jurulatih utama yang memang tahu macam mana menggunakan ini 12 langkah dan mereka ni akan bantu saya untuk bimbing. Dan pada tahun depan kita tambah lagi bilangan jurulatih utama ini berdasarkan mata pelajaran. Jadi insya-Allah tahun depan bila kita ada peserta untuk yang mau join kajian tindakan, dia boleh dibimbing mengikut mata pelajaran itu sendiri. Okey. Itu tambah baik untuk tahun ni lah. Jadi saban tahun memang macam tu. Januari sektor perancangan akan keluarkan iklan dan di Labuan kalau dulu, zaman saya dulu memang kita minta sekolah yang calonkan. Tapi sejak adanya teknik 12 langkah ni, bermula pada tahun 2019 kan sebenarnya, dia tidak lagi minta sekolah calonkan. Sektor perancangan akan keluarkan satu borang dan diisi oleh mana-mana guru yang mahu. Okey, terserah dalam sekolah tu kalau sampai 6 orang guru yang mahu pun boleh saja join dan kita biasanya akan buat 4 kali bengkel. So bengkel yang pertama ialah macam yang saya explain dengan tuan perempuan ni, draft ni macam mana mau buat guna teknik 12 langkah and then dia seminggu saja diberi, minggu yang seterusnya kita akan ada bengkel kedua. Bengkel kedua guru-guru ni yang mohon join bengkel satu tadi, diorang akan sudah ada draft kajian tindakan dan akan dibaca oleh jurulatih utama dan juga saya untuk kami bagi komen. Okey. Lepas tu guru-guru ni akan diberi masa biasanya dalam 2 minggu ke 3 minggu untuk mengimplementasikan kajian mereka di bilik darjah. Dan masuk minggu yang keempat kita ada sesi bengkel yang ketiga. Dalam bengkel yang ketiga ni ialah jurulatih utama dan saya akan bimbing peserta untuk kita lihat dapatan data itu. Maksudnya sebelum mereka pergi presentation, mereka akan tunjukkan data ni ngam atau tidak dengan objektif mereka. Jadi di situ kita akan ada discussions lah. Dan selepas itu kalau jurulatih ataupun saya kata macam boleh ditambah baik, so peserta akan tambah baik
cara mereka kutip data itu. Dan akhir sekali selepas 2 minggu tu memang kita akan adakan kolokium peringkat negeri. Ini memang acara tahunan lah. Dia macam satu budaya, bukan baru tahun ni lah. Dari zaman saya jadi cikgu lagi memang sudah ada ni kolokium. Sebab kita berpendapat bahawa kalau guru tu buat kajian tindakan tidak dibentang, dia akan menghilangkan motivasi dia. So nanti next year bila kita minta dia buat kajian tindakan, dia tidak mau buat sudah. Jadi macam mana payah pun atau sukarnya semasa pandemik ini ataupun sebelum itu, acara kolokium itu memang kita buat. Dan biasanya kalau peserta ramai, kita akan ada parallel dan juri, kita ada juri. Juri itu bukan apa tahu, saja untuk memberi orang kata excitement, okay, dalam pembentangan. Dan juri kita biasanya terdiri daripada timbalan-timbalan pengarah, KPP, okay, Ketua Penolong Pengarah, dan juga SIC Plus lah, SIP Partners, SIC Plus. So mereka akan pergi ke bilik-bilik dan borang penilaian itu ialah memang berpandukan 12 langkah ini dan memang kita rujuk kepada 12 soalan itu yang dinilai. Okay? Dan kalau di Labuan kita ada pemberian, bukan peringkat, dia bintang lah. Macam kita ada skor standard, kalau 80% ke atas tu 80 ke 100 contohnya, dia akan dapat bintang emas contohnya lah. So within that ada bintang perak, lepas tu gangsa. Okay. Kemudian selesai yang itu, dalam bulan Mei atau Jun biasanya kita akan buat pertandingan inovasi. Ini wajib sebab daripada kajian tindakan ni kita akan kutip data guru-guru yang menghasilkan inovasi dan mereka akan bertandinglah dalam pertandingan inovasi peringkat-peringkat Labuan. Okay, tapi biasanya kita akan buka jugalah di peringkat kebangsaan saja untuk mempelbagaikan lagi. Sebab kita rasa kalau guru-guru ni dia tidak boleh pergi keluar Labuan. Sebab kita kena faham kalau Labuan ni, kalau kita mau contohnya bertanding di negeri lain, contohnya saya mau pergi Perlis, saya terpaksa tukar 2 kali kapal terbang tau. Labuan KL Kedah lah kan, gitu kan. Dan naik lagi pergi ke Perlis. Jadi kosnya tu banyak. Kemudian ditambah lagi dengan kos hotel. Contohnya mungkin penerbangan dari pertandingan itu selesai lewat. Jadi flight yang ada dari Kedah tu mungkin petang. Sampai KL sudah malam. Jadi bila malam tidak ada lagi penerbangan untuk balik ke Labuan. Jadi mau tidak mau kami terpaksalah bermalam di Kuala Lumpur, sama ada hotel di Kuala Lumpur itu ataupun di KLIA itu yang ada penginapan tu kan di bawah tu. Jadi kos tu bertambah. Jadi kebanyakan memang itulah yang kekangan kenapa guru-guru Labuan dia kurang keinginan ada, tetapi itu menjadi salah satu kekangan untuk mereka bertanding di luar. Jadi cara kita ialah untuk bantu guru-guru ni ialah kita buat pertandingan itu sendiri dan kita buat peringkat kebangsaan. Jadi guru-guru tu pun ada peluang untuk lihat, dapat idea kan, dapat pengalaman untuk lihat inovasi daripada rakan-rakan dari negeri yang lain contohnya. Kemudian akhir sekali kita akan tutup dengan Labuan International Conference. Yang ini kalau tadi kita fokus pada inovasi, di hujung tahun kita akan fokus kepada research. Kalau sebelum ni memang kita gabung action research dengan experimental research, penyelidikan kan. Cuma semenjak beberapa tahun ni audience kita semakin demanding. Okay, kita ada audience yang mungkin tidak tahu bahawa guru itu, pembentang itu melaksanakan action research. Jadi bila dia bertanya soalan-soalannya itu macam soalan-soalan yang ala-ala Viva gitu. Jadi dia menyebabkan guru kita takut. So the following year dia tidak mau bentang sudah. Jadi kita tidak mau, kita elakkan, so kita pecahkan dia kepada 2 bilik. Jadi mana guru yang mau membentang action research in a different room, yang guru yang buat experimental research, yang penyelidikan penuh ni di different room. Jadi audience tu dia lebih faham. So bila dia tanya soalan-soalan yang memang berkaitan dengan kajian guru-guru, jadi mereka rasa lebih confident untuk join. Jadi itu adalah kitaran di Labuan lah, setiap tahun memang kita akan buat 4 perkara ni. Okay. Tuan dan puan dapat satu Excel yang sangat istimewa tau, sebab
Kenapa saya kata istimewa? Cuba lihat tuan dan puan punya Excel sekarang, sekarang, okay. Ada tidak dia berbeza dengan yang saya tunjuk tadi. Yang saya tunjuk tadi itu hanya proses 1, 2, 3, 4. Betul kan? Tapi yang tuan puan dapat tu ada lagi penerangan. Okey. Itu adalah penambahbaikan yang saya berikan kepada rakan-rakan guru yang berminat untuk menggunakan teknik 12 langkah ini. Okey. Jadi kalau rakan puan lihat, okey, apa yang saya bagi itu adalah apa yang saya belajar, okey, daripada guru-guru saya. Maksudnya, ini adalah kitab saya tahu yang saya kongsikan kepada rakan-rakan semua. Jadi, how to say tiada sembunyi-sembunyi. Tidak macam sembunyi-sembunyi. Ini saya tidak mau bagi tahu. Yang ini saya share, ini saya tidak share. Tidak. Yang saya bagi tahu perempuan tu memang yang betul, inilah yang saya buat. Okey. Tapi masalahnya kalau tuan perempuan tidak mahir macam buat kita sebenarnya ada satu sistem. Ada salah seorang guru di Labuan, dia memang ada buat sistem teknik 12 langkah ni. Jadi bila kita isi saja dalam sistem tu kan, dah perlu lagi copy paste, dia terus otomatik akan keluar penulisan kajian tindakan tu lah. Cuma bukan masalah. Kenapa saya tidak share sistem itu ialah tuan dan perempuan mesti tahu macam mana kena faham 12 soalan itu. Okey, sebab kalau tuan dan perempuan tidak faham 12 soalan itu, tuan dan perempuan tidak boleh, maksudnya kalau isi sistem tu pun dia tidak makna bah. Dia macam dia bukan satu jawapan yang lengkap. Jadi saya tak mau benda tu berlaku. Kalau tuan perempuan sudah mahir guna itu 12 langkah ni, okey. Apa ni? Share sekali lagi. Okey, sudah mahir baru boleh guna sistem itu. Okey. Guru Setia boleh bantu ketua? Saya suka faham soalan dia. Sekejap saya mau tunjukkan contoh yang tulisan guru tadi ya, yang guru tu. Saya sama share. Okey, faham. Siapa tu? Cikgu Hanan ke tu? Kita punya nombor sama 23. Okey. Ini hasil. Yang kita sama. Benar kan? Ya. Okey. Ini hasil yang tadi, yang cikgu yang saya contoh tu. Okey, sebab mungkin kalau kita tengok Excel macam belum boleh nampakkan penulisan tu kan. Ini dia punya, bila kita sudah ubah dia pergi words, okey. Ini dia punya tajuk, okey. Dalam ruangan Excel tu saya ada explain tentang macam mana mau buat tajuk, okey. Jadi abstraknya nanti saya akan share macam mana buat abstrak. Macam pandai. Okey, ini yang tadi. Nampak tidak? Pendahuluan ni, macam mana cikgu ni boleh tulis ni? Pendahuluan ni sebenarnya asalnya daripada jawapan soalan 1 tadi. Okey, so soalan 2, ingat tidak? Tadi saya kata ada soalan 2B, soalan 1B, soalan 1C kan? Ini refleksi perenggan pertama dan refleksi perenggan kedua. Nampak? Okey. So fokus kajian yang tadi dia jawab, okey. Jadi objektif kajian tadi kan dia tulis dalam satu ayat. Tapi bila kita sudah pindah di dalam penulisan, dia akan jadi macam inilah, murid boleh gini. Okey. Kemudian kumpulan sasaran. Semua yang cikgu ni tulis ni, ini adalah berdasarkan jawapan kepada 12 soalan tadi. Okey, part ni yang saya nak tunjukkan. Soalan untuk pelaksanaan kajian. Kalau perasan,
perenggan yang pertama ni, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 5 tau. Okey. Jadi perenggan yang kedua, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 6. Okey, tapi kekangan di dalam Excel itu ialah tuan perempuan tidak boleh add in gambar, tidak boleh masukkan gambar raja sebagai evidence, jadual kan. Tapi kalau kita sudah tukar dalam words, okay, macam ni kan, saya sudah bagi perkataan merah, saya pesan pada guru ini dia kena masukkan gambar modul tu. Maksudnya soalan tadi kan, soalan 5 dan 6 dia cerita dia menggunakan modul. So better kalau kita tambah gambar untuk pembaca yang baca kajian tindakan kita kan lebih faham modul tu macam mana. Okay, jadi dia akan add in di sini. Okay, kemudian ini jawapan soalan nombor 7. Ini sudah masuk inovasi. Jadi bila masuk inovasi, dia kena masukkan gambar-gambar lagi. Okay. Lepas tu, ini soalan nombor 8. Antara kelebihan pada modul ini adalah, dia cerita. Ini semua jawapan-jawapan daripada 12 langkah tadi. Kemudian ada tambah lagi gambar. Kemudian soalan yang ke-9. Macam itulah. Okay. Jadi bila masuk pemerhatian, ini kalau siapa masih ingat, ini adalah soalan nombor 10. Nombor 10 tu ada 10A, 10B, 10C. Okay. Jadi jawapan 10A tu kita akan masukkan di sinilah. Kemudian macam biasalah kan, kita sudah kata kita ada markah kuis lah segala-gala tadi kita cakap kita ni. So kita mesti add in. Okay. Kita mesti masukkan sebagai inilah. Okey. Kemudian dapatan data. Dapatan data ni kenapa saya kata format start tadi kan cikgu ni belum selesai. Untuk dapatan data ni dia kena copy paste daripada soalan nombor berapa? Nombor 11. Okey. Dan untuk isi penutup, ini guru ni boleh copy paste daripada jawapan soalan nombor 12. Akhirnya tanpa disedari, padahal asalnya guru ni hanya mau selesaikan dia punya masalah PDPR kan, memang betul-betul masalah yang dihadapi berkaitan dengan simbol muzik kan. Tapi kerana itu tanpa dia disedari dengan hanya menjawab 12 soalan, akhirnya dia sudah ada kertas penulisan kajian tindakan. Okey. Stop sharing. Okay. Yang saya share sikit tentang sebab saya mau explain yang saya bagi tuan perempuan tu kan. Okay. Tadi kan masa kita message, Puan Hanan benarkan saya terlajak lebih tau. Jadi jangan heran saya belum berhenti. Sekejap lagi saya berhenti. Sebab saya sudah ada dapat lesson. Sebab macam tidak sempat lah. Ada lesson. Okay. Saya pun nampak respon guru-guru dalam maklum balas sangat teruja. Kita pun sekarang ni rasa macam bersemangat bersama-sama, macam kalau boleh nak buat macam labuan lah, ada kolokvium ni macam tu. Kalau gitu kan kenalah tu buat kolokvium tau. sebelum akhir persekolahan ni kena ada tu tau nak please. Okay. Yang tuan-tuan dan perempuan dapat tu, itu adalah ikhlas yang saya guna, yang saya bagi. Okay. Sebab bila saya bimbing guru-guru kan, ada yang akan tanya macam Miss Surin, macam mana kan mau buat inovasi? Sebab guru kan dia ada macam-macam keinginan. Ada juga yang memang dia mau tetap juga dia mau ada inovasi, dia tetap juga mau buat inovasi. So dia akan tanya macam mana buat inovasi. Jadi saya pun tidak pandai ajar macam mana mau create inovasi sebab dia melibatkan kreativiti kita dan inovasi, tetapi saya ada sediakan satu template dan saya harap dia boleh membantu rakan-rakan semua. Okay? Kalau kita mau buat inovasi, kita kena fikir inovasi kita tu dia apa? Dia mesti merujuk kepada masalah yang kita hadapi. So kita kena cek balik. Masalah kita tu apa? Dia melibatkan kemahiran, kan? Topik atau kemahiran yang kita ajar. Okay?
tertutup. Okay, inovasi yang kita buat tu sebenarnya kita kena kenal pasti inovasi tu untuk kita sebagai cikgu, untuk bantu kita mengajar, ataupun inovasi tu untuk murid kita, untuk bantu mereka belajar. Dan bila untuk bantu mereka belajar ni ada dua aspek lagi. Inovasi tu untuk bantu diorang faham, murid kita faham tu topik, faham tu kemahiran, ataupun untuk ingat. Dia ada dua ni kan. Ada inovasi dia memang untuk mengingat, ada inovasi dia faham. Jadi kita kena tahu benda tu lah sebelum kita create inovasi ataupun lain-lain. Kemudian kata kunci kepada inovasi kita tu sebenarnya dia apa? Dia berupa teknik, dia ada strategi, adakah dia kaedah. Okey, kemudian kita kena faham yang ni. Okey, kita buat alat tu alat untuk siapa? Macam saya kata tadi, alat untuk guru, alat untuk murid, okey, okey, dan untuk apa? Kemudian fungsi. Okey, kita kena tahu sebab dalam inovasi kadang-kadang ini macam bila kita buat pertandingan inovasi kan, so biasanya kita akan jemput juri-juri yang memang selain daripada yang berlatar belakangkan pendidikan, kita akan jemput juga yang luar daripada pendidikan tau. Jadi saya masih ingat kata seorang juri tu, dia kata bila kita buat, dia cakap macam tu dengan peserta lah. Dia kata kalau kita buat, sebab ada inovasi yang very complicated, yang macam bukan pula inovasi tu bantu selesaikan masalah, dia membuatkan masalah itu semakin bermasalah. Okay, so if that kind of situations happen, tidak guna juga tu inovasi. Dan ada juga yang buat inovasi, kalau tidak inovasi pun masalah tu boleh selesai. Contohnya macam tu. Okay, jadi ini yang kita macam kena ingatlah bila kita create inovasi, apa fungsinya sebenarnya. Okay, dia untuk digunakan untuk mata pelajaran lain. Ini kalau macam inovasi kita tu untuk TVET pun boleh, untuk music pun boleh guna, untuk seni pun boleh guna. Wah, itu memang super lah, okay? Satu kelebihan, okay? Dan dia mendatangkan faedah kepada pihak lain. Maksudnya bukan saja kita yang dapat faedah, tapi inovasi tu juga berfaedah kepada murid, kepada guru yang lain, dan juga mungkin kepada ibu bapa. Contohnya, okay? Dan bagaimana alat itu dihasilkan? Kita membuat bahan terbuang, membuat daripada bahan terbuang, menggunakan bahan yang kita beli, atau dia guna apps, okay? Dan lain-lain. Okay. Kemudian proses satu ni sama macam yang tuan perempuan dapat tadi. Proses yang kedua ni pun sama, tetapi saya ada tambah baik sedikit. Berdasarkan macam okey. Kalau lihat contoh kan, di sini saya ada bagi 3 contoh, 4 contoh, okey. Yang ini saya dapat dari sifu saya Dr. Dewani, okey. Contoh satu dia tulis tajuk macam ni. Okey, contoh 2 begini cara dia tulis. Contoh ketiga begini, okey. Contoh yang keempat macam ni. Jadi tuan dan perempuan boleh pilih lah, okey. Macam mana kita mau buat tajuk ni. Tapi lately ni yang saya nampakkan memang kebanyakan peserta dia guna tajuk yang nombor 3 atau nombor 4 ni. Dia lebih catchy. Okay, just teknik 12 langkah untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Simple macam tu. Okay. Okay. Yang ini saya ada tambah baik, tuan perempuan, ingin saya jelaskan bahawa apa yang saya share dengan tuan perempuan ni, okay, istilah ni, okay, yang saya guna tu, yang tadi tu, itu adalah istilah yang merujuk kepada format kajian tindakan seperti yang dicadangkan di dalam manual kajian tindakan terbitan EPRD 2008. Lama sudah kan? Okey, tetapi menurut kata sifu saya, Dr. Dewani dari EPRD, manual kajian tindakan itu masih kita guna pakai. Okey, jadi di dalam manual kajian tindakan tu formatnya memang macam ni. Jadi untuk labuan, okey, memang kita gunakan format EPRD. Okey, kenapa? Kita ada sebab kerana dalam macam mana cakap, bila rakan-rakan guru dia mau ikut pertandingan inovasi, contohnya untuk Hari Guru Kebangsaan, ataupun dia mau hantar paper untuk terbitan KPM kan, ataupun dia ingin melanjutkan pelajaran
mohon beasiswa kan, ataupun dia memohon kebenaran untuk bentang ke luar negara, semua tu akan melalui EPRD contohnya kan. Jadi kalau kami di Labuan minta guru-guru untuk ikut format EPRD ni, maksudnya bila dorang ikut pertandingan lain untuk tujuan yang saya sebut tadi, dorang senang copy paste saja jawapan tu. Yang bertukar hanya ini sahaja. Okay? Tapi dorang perempuan bebas untuk ikut format mana pun. Ini yang saya share ni, dia based on apa yang kami buat di Labuan. Okay? Jadi untuk teknik 12 langkah, kita memang guna format EPRD. Okay. Proses yang ketiga, okay, dia masih lagi format EPRD, tetapi kalau tuan perempuan nampak di sini ada penambahbaikan yang saya buat, di mana ini pula adalah pendapat cadangan daripada guru saya lagi yang seorang, iaitu Dr. Zaila. Beliau mencadangkan ya, bila kita menulis, membuat penulisan kajian tindakan, it's better kalau kita tambah maklumat ini untuk mencantikkan lagi penulisan kita. Jadi saya letak dia di warna merah. Jadi saya guna words yang doktor kata pada saya. Selepas kita salin, proses yang pertama tu ke proses yang kedua, perindahkan penulisan tuan-tuan dan perempuan mengikut format kajian tindakan. Yang ini tiada masalah, ikutlah apa format yang perempuan mau gunakan. Tapi untuk memperindahkan penulisan rakan-rakan semua, antaranya ialah menyatakan model kajian tindakan yang digunakan. Dan juga kita boleh selipkan sedikit tinjauan literatur bagi menyokong tindakan intervensi yang dilaksanakan. Bila menyebut tentang tinjauan literatur, dia bukan macam experimental research, yang macam berjalan. Dia cuma hanya macam, contohnya kan, macam rakan guru tadi, dia buat modul bergambar untuk selesaikan simbol yang keliru kan. Jadi adalah tinjauan literatur, ada pendapat daripada pengkaji terdahulu yang mengatakan bahawa apabila kita menggunakan kad bergambar ini, dia memang sesuai untuk menyelesaikan masalah murid yang keliru dengan simbol. Jadi itu guru tu boleh masukkan di dalam penulisan penuh kajian tindakannya. Untuk memperindahkan. Dan jangan lupa macam yang Dr. Zaila pesan pada saya untuk ingatkan pada rakan-rakan semua, bila kita membuat penulisan kajian tindakan, perkataan ni dia tidak akan lari daripada kita, iaitu apa tujuan kajian tindakan. Tujuannya tidak lain ialah untuk sama ada menyelesaikan masalah ataupun meningkatkan kualiti amalan terdahulu. Yang itu selesai, ada tak lagi? Selain daripada itu, di hujung ni, di tepi ni, saya ada selitkan, tidak kah? Proses 2 ke? Di sini. Sebab dalam proses 2 kan, macam saya kata tadi, borang saya ni dia sentiasa ada tambah baik. Mungkin selepas ni, esok lusa, kalau saya tiba-tiba ada idea, saya akan tambah lagi, saya akan tukar lagi. Jadi ada juga rakan-rakan guru kan, yang bila dia sudah bagi jawapan, dia masih belum boleh dapat flow penulisan itu. Jadi perkataan yang warna biru ni adalah sharing untuk explain lagi dengan tuan-tuan perempuan yang menggunakan teknik ini. Jadi untuk pendahuluan tu dia sebenarnya lebih kepada untuk memperkenalkan konsep atau fokus kita pada tajuk secara umum atau mengikut situasi semasa. Jadi bila masuk ke refleksi yang soalan apakah punca masalah ini, saya ada bagi lagi tips di situ, tulisan warna biru tu dia masih menyatakan kepentingan konsep itu. Dan sini adalah nanti tuan perempuan boleh baca sendiri. Kemudian masuk proses yang ketiga. Yang ketiga ni rasanya saya tidak yang tadi tu sajalah. Soalan yang keempat, ini template slide, tidak masalah. Kenapa saya sediakan slide ni? Sebab untuk Labuan, kami punya kolokvium kajian tindakan, slide tu mesti tidak lebih dari 10.
nak ikutlah kreativiti cikgu mau buat macam mana, kasih pack everything, informations itu, slide tu mesti tidak lebih dari 10. Itu. Jadi kita ada bagi panduan lah. So dalam 10 slide tu apa sebenarnya? Slide 1 tu kita masuk apa? Slide 2 kita masuk apa? Slide 3 kita masuk apa? Contohnya, okey. Yang ini, okey. Yang ini juga baru untuk rakan-rakan yang mungkin pernah join sharing ini. Okey, yang ini saya ada sebab macam macam mana? Macam saya kata tadi lah, saya ada 2 guru, okey. Satu dan 2 guru saya ini dia ada pandangan yang istimewa, okey, mengenai kajian tindakan. Jadi dan begitu juga dengan rakan-rakan guru yang saya bimbing, mereka macam tuan-tuan perempuan lah, masing-masing pun kita ada guru kita sendiri kan, dan mungkin ada yang sambil belajar dan kita ada kitab-kitab atau mazhab yang kita follow sendiri kan. Jadi untuk teknik 12 langkah ni sebenarnya dia very flexible. Sebab teknik 12 langkah ni dia bukan merujuk kepada format tertentu. Okay? Teknik 12 langkah ni lebih kepada mengeluarkan idea itu dalam bentuk penulisan. Jadi once kita sudah ada idea itu, iaitu jawapan-jawapan kepada 12 soalan tadi, pakailah, gunalah apa format, insya-Allah dia akan sesuai. Okey, saya akan tunjuk. Macam jual barang biasanya. Okey, saya akan tunjuk di sini. Okey. Yang ini, okey, yang saya tanda ni, ini adalah format penulisan kajian tindakan yang dicadangkan oleh Dr. Zaila, okey, guru saya yang mengajar saya tentang kajian tindakan. Beliau adalah pengurusi Marnet, Malaysian Action Research Network. Okey, untuk 2021 memadai dengan pengenalan atau konteks, fokus kajian, tujuan dan soalan. Yang huruf kecil tu jangan ikut, huruf kecil tu saya tambah supaya saya faham, oh ini reflections. Maksudnya reflections masuk di sini. Okey. Ikut yang huruf besar. Okey. Kaedah kajian di mana kita boleh menyatakan model dan tindakan kita, dan dapatan. So dapatan ni sebenarnya lebih lagi, maksudnya apa yang kita dapat berdasarkan refleksi kita kan, apa yang kita lihat kan. Jadi sebab tu saya ingatkan juga pada diri saya sendiri dan rakan-rakan yang lain supaya diorang ingat, okay, dapatan ni ialah kita masukkan isi yang kita dapat, yang kita lihat murid kita tu, okay. And then implikasi dan rumusan dan rujukan. Okay, jadi bila pindah kepada format yang lain, yang ini, yang satu, yang warna biru ni, ini adalah format berdasarkan penulisan modul kajian tindakan by EPRD. Okey. Jadi dalam EPRD ni, manual kajian tindakan by EPRD 2008 ni, dia ada isi kandungan. Dan dia ada refleksi PNP yang lalu. Tapi gunalah format apa bila tuan perempuan sudah ada jawapan tu kan. Kalau tuan perempuan salin jawapan untuk soalan 1 A, B, C, kalau tuan perempuan ikut format Marnet, letaklah di bahagian pengenalan. Kalau tuan perempuan ikut format EPRD yang manual modul kajian tindakan tu, letaklah jawapan 1A, 1B, 1C ni dalam refleksi PNP yang lalu. Dia macam tu saja. Nanti kalau ada lagi mazhab lain, letaklah di situ. Tengoklah mana yang sesuai. Okey. Kemudian jawapan untuk soalan nombor 2 ni. Okey. Kalau soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan nombor 4, jawapan ni semua kalau ikut format Marnet, dia akan masuk dalam fokus kajian, tujuan dan soalan. Tapi kalau kita ikut manual kajian tindakan by EPRD, soalan nombor 2 punya jawapan ni masuk dalam isu keprihatinan. Jawapan untuk soalan 3 dia akan masuk objektif kajian. Jawapan untuk soalan nombor 4 akan masuk kumpulan sasaran. Okey. Sama juga bila kita masuk ke soalan nombor 5, nombor 6, nombor 7, 8, 9 ni, kalau kita ikut format Marnet, kita akan masukkan dia dalam kaedah kajian. Okey, tapi dan soalan 10, 11, 10A, 10B, 10C ni jawapannya kita akan masuk dalam dapatan. Okey, tapi kalau kita guna format by EPRD, dia akan masuk dalam pelaksanaan kajian. Okey.
Okey, dan seterusnya lah, nampak kan? Kalau soalan 11 dan soalan 12 ni, jawapannya kita masuk dalam implikasi dan rumusan kalau kita ikut format yang dicadangkan oleh Dr. Zaila. Tapi kalau kita ikut format yang dicadangkan di dalam manual kajian tindakan di PRD, so jawapan untuk soalan 11 dan 12 ni kita akan masuk dalam cadangan kajian seterusnya. Okey, kalau mana dia guna istilah rujukan, tapi kalau dalam manual kajian tindakan dia guna bibliografi dan ada lampiran. Jadi sebenarnya tidak masalah tuan-tuan, itu yang saya kata, kajian tindakan ni sangat best sebab ikutlah format yang mana tuan-tuan mau laksanakan, gunakan. Janji kita ada idea, tapi kalau kita tiada idea, tiada penulisan tu kan, jawapan-jawapan ni kita tiada, kan? Bagilah format yang paling senang sekalipun tetap tak boleh menuliskan sebab kita tiada ada punya isi. Contohnya macam tu. Okey. Di samping itu, saya ada juga letakkan di sini beberapa bukan amaran, pesanan kepada saya sendiri, dan ini adalah gabungan ilmu yang saya dapat daripada 3 orang guru yang saya sebutkan tadi. Okey. Macam pertama, penulisan laporan kajian tindakan ni dia tidak ada format yang khusus. Okey, pelaporan boleh disampaikan mengikut format atau gaya penyelidik sendiri. Walau bagaimanapun, laporan kajian perlu dilaporkan secara sistematik, jelas dan mudah difahami. Dan pelaporan dia perlu memenuhi 4 langkah. Okey, konsep asas kajian tindakan iaitu dia ada pemerhatian, dia ada refleksi, dia ada merancang dan bertindak. Okey. Jadi sebagai panduan, ini juga adalah beberapa laporan kajian tindakan yang kita boleh masukkan ya. Ini by EPRD lah yang dicadangkan oleh sebab yang warna biru ni yang by modul manual kajian tindakan, yang warna orange ni yang dicadangkan oleh Dr. Dewani. Okey. Jadi dia di sini siap ada, sebab tadi saya kata dalam kajian tindakan dia ada 4 konsep asas kan, reflections, pemerhatian, refleksi, merancang dan bertindak. Jadi part mana konsep asas dimasuk, dia akan masuk di sini. Okey, bila kita melaksanakan kajian tindakan tu ada isu. Okey, ini soalan nombor 6, 7, 8, 9 kalau dalam kajian tindakan teknik 12 langkah. Okey. Itu saja rasanya. Ada lagi kah lepas ni? Macam saya ada satu lagi bahkan. Cepat. Ini penerangan. Okey. Sama juga macam slide kan. Kalau warna merah ni format Marnet, warna biru ni format PPRD. Okey. Last. Saya rasa ini sudah habis, yang terakhir. Actually kan saya mau share tentang kajian tindakan yang dibuat oleh panitia. Maksudnya ketua-ketua panitia pun sebenarnya boleh buat kajian tindakan tau. Ada contoh tapi memang saya gagal untuk menerangkan dalam masa yang ditetapkan. Okay, so sorry. InsyaAllah lah. Dia itu macam hint-hint mau lagi tu. Siri kedua, siri ketiga. Last. Ini penting. Kalau tuan-tuan tidak tengok yang ni kan nanti tuan-tuan perempuan tidak boleh tidur tau. Okey. Dan saya juga sebenarnya ada menyediakan satu template berdasarkan daripada teknik 12 langkah ni yang kita tukar daripada kertas kerja jadi kajian tindakan. Best kan? Best kan? Jadi mana-mana panitia, ketua panitia yang sudah ada kertas kerja atau mana-mana pegawai yang ada kertas kerja ataupun even PT sekalipun, AKP ya, sebab di sini saya ada sekarang ni kita dalam proses encourage pegawai sebenarnya, pegawai dan AKP untuk buat kajian tindakan guna 12 langkah. So dia punya teknik lain lagi yang itu kita boleh share lagi insyaAllah di masa akan datang. Cuma yang saya akan tunjukkan ini adalah satu slide untuk menjawab beberapa persoalan rakan-rakan tadi. Okey, saya ada ternampak satu soalan yang penting yang mesti tuan-tuan perempuan lihat. Okey. Okey, ini. Okey. Saya akan cepatkan slide ini. Saya akan terus pergi kepada slide yang
diberikan oleh Dr. Dewani ya mengenai kajian tindakan. Okey, sekejap. Saya terus pergi kepada itu. Ini sangat penting. Oh, ini gambar-gambar kita dululah bukan dululah. Yang sekarang lah kajian tindakan. Okey. Okey. Untuk kita mungkin ada guru yang mungkin tidak akan siap tulis kajian tindakan, tapi kita wajibkan juga membentang. Kalau dia tidak siap pun apa yang kita akan buat. Kalau tuan-puan nampak di sini kan, ini sebenarnya adalah cetakan borang 12 langkah tu yang kita printkan menjadi A3, dia besar. So kita tampal di dinding. Maksudnya tiada alasan untuk dia tidak membentang sebab penganjurkan kita sukati kita lah kan macam mana kita wire range kita punya pembentangan. So kita yang buatkan. Okey, ini yang mana sudah Saya nampak ini sangat menarik lah. Dan kita kongsi dekat SIC ni, konsulen ni. Okey, untuk SIC kan dia ada tips lagi untuk macam mana sebabkan saya tidak kata bila kita share ni semua guru kita akan mau buat kajian tindakan, tidak. Ada juga yang klik gitu, tapi dia ada cara lain lagi. Okey, ini. Okey, apa yang saya share ini bukan daripada saya, ini saya panjangkan ilmu ini yang saya dapat daripada Dr. Dewani. Okey. Dalam kajian tindakan ni dia ada dua, okey. Satu ialah amalan, satu adalah penyertaan. Jadi kalau amalan ni yang biasa kita buat, guru buat sebab dia based on amalan kita di bilik belajar. Okey, ini normal dan biasanya dia individual lah. Okey, so penyertaan ni biasanya adalah kajian tindakan yang kita buat. Kalau SIC buat, pemimpin sekolah buat, guru kaunseling buat, sebab dia melibatkan penyertaan luar. Maksudnya bukan kita saja. Okey, dia melibatkan kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan. Okey. Dan di sini okey, dia bukan individual, okey. Contohnya macam mengatasi masalah konten sekolah. Konten sekolah tu mungkin dia kajian tindakan PKM, tapi dia melibatkan guru kelas, guru kaunselor, ibu bapa. Itu kajian tindakan dalam bentuk penyertaan. Okey. Okey, ini perbandingan. Cikgu saya ni kita di ujung masa sangat menceburui kita. Cikgu saya ni boleh kita kata apa? Okey, last yang ini. Last yang ini. Nanti ada yang tanya pasal SPSS sebab saya tahu ramai yang akan tanya pasal pretest dengan post-test kan. Okey. Menurut kata Dr. Dewani daripada EPRD, pretest dengan post-test tidak ada masalah. Kita boleh buat dalam kajian tindakan. Tetapi bila kita menganalisis, macam tadi saya nampak ada rakan guru yang tanya, boleh ke tidak kita analisis guna SPSS tu semua tu kan. Okey, ini jawapan ini dia punya jadual. Okey. Untuk kajian tindakan, okey, analisis data tu kita berdasarkan frekuensi, kita gunakan frekuensi, mean, mode, medium, sisihan, peratusan atau nisbah atau skor. Tapi kalau penyelidikan baru kita akan buat ujian T, ujian ANOVA. Jadi ini kita kena faham. So jawapan ni saya rasa yang SPSS tu boleh faham sudah kan kenapa? Okey, ini isu yang memang saya perlu sampaikan sebab ramai yang kata, okey kalau dia buat pretest, that is not kajian tindakan. Okey, tapi kalau berdasarkan apa yang guru saya ajar, okey, pretest itu dia maksudnya ialah pada awal kajian tindakan kita masa reflections tu. Okey, sebab kita kan mau ada perbandingan nanti. Jadi tidak ada salah. Masalahnya ialah bila pretest dengan post-test itu tuan-puan analisis dengan menggunakan kaedah yang saya sebutkan di sini. Bukan saya sebut, yang disediakan oleh ini. Okey, itu saja. Sekian dan terima kasih. Okey, Cikgu Zainuri. Okey, sudah. Okey, terima kasih diucapkan. Sorry. Kepada Puan Suraini, jika tuan-puan dan rakan-rakan guru mempunyai sebarang persoalan, boleh kemukakan atau menulis di ruang chat. Sekarang kita akan laksanakan sesi bergambar. Mohon kepada semua rakan guru untuk buka kamera masing-masing. Sekarang pukul berapa? Sila on kamera.
sebagai evidence cikgu nak untuk pelaporan bengkel kita pada petang ni. Mohon rakan-rakan guru. Actually kan ini program petang ni pun boleh jadi kajian tindakan untuk Unity kan. Ada lagi? Mungkin 5-6 saat lagi. Terima kasih kepada yang masih setia. Thank you. Sorry ya. It's okay. Thank you, Puan Surani. Oh, sudah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih semua rakan-rakan guru. Saya juga ada post dalam sesi media. Ada yang perlu tulis. Terima kasih Kongsian banyak. ilmu daripada bengkel penulisan kajian tindakan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama-sama kami pada hari ini dan jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran. Sekian, Assalamualaikum, bersurai. Bye. Bye. Hi, Terima Nas. kasih. Bye. Thank you. Baik. Bye. Bye semua. Terima kasih. Bye. Terima kasih Puan Suryani. Sama-sama. Kalau ada yang berminat dan hang tahun yang mana Kena buat. Bye. Thank you. Tengok maklum balas rakan-rakan. InsyaAllah kita berdoa bersama-sama. Kita boleh buat collaboration. Nanti saya panggil lah 2-3 orang guru-guru dari Labuan. Okay. Tapi mau belajar. Best kan? Sebab yang PM saya yang saya nak mula menulis. Saya tak siap daripada tak siap pandang pun saya akan cuba bantu. Dan kalau perlu saya akan channelkan kepada mana-mana pegawai untuk siap-siap yang bersesuaian lah. Yeay. Okay. Tapi thank you Puan Suryani sebab bagi kami jalan ataupun betapa cara kami nak memulakan, nak membukakan, membudayakan kajian tindakan di negeri Perlis. Sebab cikgu-cikgu ramai dalam maklum balas komen kata nampak mudah, nampak senang faham. Thank you. So Yang sweet. jelas. Alhamdulillah. Thank you. Kalau orang tidak sempat laksanakan kan, suruh orang bentang draft tu saja. Itu pun sudah okey. Maksudnya, draft saja. Kita kasih mudah. Kasih mudah. Maksudnya kan dia cuma bentang soalan 1 sampai mungkin soalan 9. Soalan 10 tu dah payah dulu. 10, 11 nanti. Jadi orang excited lah. Dan untuk pengetahuan siapa yang masih ada, saya on the way nak buat, kami unit kita on the way nak buat bengkel perkongsian amalan baik lah. Perkongsian amalan baik di bulan ni. InsyaAllah di bulan Disember. So kalau kita tengok beberapa program yang saya dah susun ni memang menjurus ke arah perkongsian. Terima kasih banyak. Kalau unit TVET mau buat, kemarin saya ada jumpa satu guru di Labuan, dia buat kajian TVET. So kita boleh macam kasih apa? Macam Kolaborasi. Kolaborasi bah. Siapa itu? Siapa itu? Daud di sana adalah TVET ke? Nanti saya kasih tahu si Daud, dia SIC TVET kan. Saya suruh dia cari. Saya rasa macam ada 2-3 orang tuh. TVET. Jadi TVET Perlis dalam Labuan meletup. Kamu ada jaringan. InsyaAllah, haraplah. Kita baru nak jadi, orang kata apa, nak membudayakan, nak peringkat nak mengajak cikgu-cikgu mula menulis. Boleh tu. Ini siapa punya program? Ini kan sebenarnya boleh buat kajian tindakan ni. Ya. Saya pun bila saya kata macam tu, saya pun nampak lah, oh ini cara kita coaching lah, untuk bagi bantuan kepada rakan-rakan guru. Ya, isunya mungkin yang yang kena share lah, yang
Puan share dengan saya hari itu kan. Jadi dia punya ini evidence, dorang punya maklum balas ni, and then dorang punya colloquium nanti dia akan macam intervensi itu terlaksana. Lepas tu ada maklum balas lagi. So sudah jadi satu kajian tindakan for TVET.